Okay. Baiklah. Cikgu mula dengan hadiran dulu. Okay, 3 cemerlang. Okey, cikgu tengok kehadiran dulu ah. Hanaf, Aira, bagus. Okey. Stik 11 ke? Ishan. Hanaf, Aina, Aira. Trisha. Hanaf, Aira, Batrisha, Ishan. Sekejap. Fatimah, 1, 2, 3, Fatimah. Mariana tu siapa ya? Saya Cikgu Arel. Arel. Asyik lupa je cikgu. Nama saya. Okey. Cikgu tanda kehadiran jap. Adam, Firas. Lepas tu Aish, Dayan, Ilman. Mana? Damia dengan Kalisha. Okay. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itulah. Okay. Hadir ke kelas 11 orang. Okay, so kita pun check kerja yang sebelum ini. Terus Gambar tiger. apa tu? Kenapa tu? Siapa tu? So Anaf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anaf mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kedua Aril Farish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa dia? Yang tadi tu tugas apa?
yang buat ni lah, yang buat yang minggu lepas tu, minggu yang sebelum cuti tu. Gunakan area builder. Okay, Aira Patricia. Mana Aira Patricia? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fatimah, okay. Pun 7 siap dia. So 1 ni silap. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Lepas tu Muhammad Ishan. Okay, 7. Ishan, mana Ishan? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, lagi Aish. Dah siap. 7. Tengok jap. Dia dah gabung semua kan? Okay. Tania Aish. Tu dah gabung semua, bagus juga. Okay. Okay. Jadi Aish punya dah siap. Apa tu? Yang tu kalau udah siap tu screenshot ni. Kan cikgu suruh hantar gambar dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan last sekali ialah Alia. Edina Alia. Okay, so baik Edina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So kalau kamu masih ada masa, kamu boleh buat je minggu ni pun boleh. Okay. So tengok ni yang lain ni macam Anaf ni. Dah siap screenshot. Kenapa? Dekat Google Classroom lah. Okay, kamu cari yang Amali tu. Ni. Amali 15 hari bulan 7 2021. Kan cikgu suruh hantar kat sini. Dah kamu cakap kamu dah siap. Mana kamu tak hantar pun? Ni saya sudah buat mananya. Anaf dah. Cikgu cakap ni supaya kalau dah buat jangan lupa hantar gambar. Kawan-kawan semua dah hantar ni. Kan bila dah kamu dah buat, cikgu kata hantar 7 gambar tu. Hantar di Google Classroom dekat sini. Macam kawan-kawan kamu ni. Ni macam ni siapa Anaf buat ni. 1, 2 SA. SA apa? Tak ada S dengan A je. Okay, tak ada dah. Okay lah, kot. Okay, so terima kasih yang dah buat tu. Kalau kamu ada masalah untuk hantar, kamu boleh hantar dekat Google Classroom. Okay. So, ada lagi yang baru masuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 11 orang. So hari ini kita nak sambung membuat aktiviti pengukuran luas dan kita nak gunakan buku aktiviti. Tapi sebelum menggunakan aktiviti, kita tengok sekejap buku teks tentang cara-cara untuk mengukur luas yang tidak sekata. So kita tengok semula muka surat 79. Hari tu kita dah baca dah, tapi hari ni kita nak revise dia. Kalau sempat kita buat sedikit aktiviti. Okay.
Okay, so bagaimana muka surat 79. Tengok ni, yang hari tu dia kata kenapa ada saiz yang berbeza-beza. Sangkar ikan ni ada yang berbeza luas dia. Kenapa ada ikan yang kita nak letakkan dia banyak, jadi bila dia banyak kita nak saiz dia kecil. Kalau bila kita letak ikan tu sedikit, maksudnya kita nak ikan tu besar. Bila dia membesar nanti dia boleh mempunyai banyak ruang. Okey, itu kita dah tengok minggu lepas, seminggu sebelum cuti hari tu. Okey, so tengok muka surat 100 lagi. Muka surat 80 kita pun dah pergi ada unit-unit yang sesuai. Kalau kita nak gunakan sentimeter, maksudnya kita nak mengukur buku, luas buku. Jadi sentimeter persegi, ia ditulis dengan cm2. Ni penting. Kemudian kalau tika tak sesuai lah guna sentimeter persegi sebab dia besar daripada buku. Jadi kita gunakan meter persegi. Dan kalau misalnya melibatkan tengok ni keluasan negeri ke ataupun kawasan-kawasan yang luas, jadi kita gunakan kilometer persegi, km2. 2 tu maksudnya persegi. Mesti ada nombor 2 kecil di atas tu. Okay, so kita pun pergi dekat sini. Macam mana pula dengan daun, padang tenis dan juga kolam. So kita dah pergi, ini unit dia sentimeter persegi. Milimeter persegi pun boleh. Sentimeter persegi boleh, milimeter persegi pun boleh. Kalau padang tenis ni meter persegi. Kita panggil dia padang ke? Court lah kan, court tenis ni, tenis court. Kemudian tasik ni, nak ukur dia macam mana? Gunakan kilometer pun boleh, guna meter pun. Kilometer persegi. Ya, betul, meter persegi. Okay, so seterusnya yang ni kita buat dia secara online tu, kita gunakan area builder. Minggu lepas kita gunakan cut 1 cm. Tapi dalam kita buat area builder tu dia tak tuliskan unit, jadi kita panggil dia unit persegi je. Tak kisahlah dia berapa unit, yang penting kita tahu dia persegi. Tapi macam ni dia sudah tulis 1 cm, 1 cm, jadilah dia 1 cm persegi. Bila kita isi dia di dalam 6 ni, jadi dia 6 cm persegi. Senang. Okay, sekarang yang ni pun kita dah ukur, kita dah kira. Sekarang kita nak pergi kepada aktiviti mengukur luas yang tidak sekata. Contohnya murid ni dia pergi berkelah, dia jumpa tapak Sulaiman. Tapak Sulaiman bentuk dia tidak sekata. Sebab apa? Bentuk dia ada ke sisi, ada yang tajam, ada yang melengkung. Jadi dia tidak sekata. Dan bentuk dia pun bukan petak ataupun segi empat. Jadi kita kira dia sebagai tidak sekata. Jadi kita tak boleh tambah, kita tak boleh darab dia. Macam muka surat 82 ni kita boleh darab. 2 darab 4, 8, 3 darab 4, 12. Itu cara dia kita mengukur, kita mengira darab, panjang darab lebar. Cikgu ada juga beritahu dengan kamu mana satu panjang, mana satu lebar. Kita tengok yang panjang, kita panggil dia panjang. Kalau dia satu lagi tu yang pendek tu, kita panggil dia lebar. Tak payah kita nak bertukar-tukar. Tapi kalau macam ni, bentuk yang bintang ni, mana satu dia punya panjang, mana satu dia punya lebar, tak dapat kita nak tentukan. Jadi kita tekak dia pada kertas graf ataupun kertas petak 1 cm darab 1 cm. Dia kata, cikgu Adam ni, kita boleh menganggar luas permukaan tidak sekata menggunakan kertas petak berukuran 1 cm 1 cm atau kertas graf. Ada dua. So kertas graf ialah kertas yang bergaris berpetak-petak segi 4, dan kita juga boleh gunakan kertas bersaiz 1 cm darab 1 cm pada kertas graf untuk mengukur luas permukaan yang tidak sekata. Contohnya, okey, ni nanti kita tengok ni. Okey, kita tengok contohnya di muka surat 84. Betul tak? 84. Betul lah, 84 ni. Okey, Langgi dan Kina ingin mengukur luas permukaan sehelai daun. Dia kata menganggar. Sebab apa? Sebab tak betul-betul tepat pun, tapi kita buat anggaran dia, kita boleh cakap dia hampir lah. So apa yang perlu kita buat dulu?
Mula-mula kita dapatkan kertas petak 100 ni ataupun petak graf ataupun petak 1 cm tu, dan kita tekap. Tahu tekap kan? Ni daun, lepas tu kita ikut bentuk dia. Kita ikut bentuk dia dan kita tandakan bilangan kotak yang penuh, petak yang penuh dan petak separuh penuh. Petak yang separuh dan petak yang lebih separuh penuh. Okey, ada dua dibagi. Petak separuh dan lebih separuh penuh. Okey. So yang kurang tu kita tak payah kira. Okey, contohnya daripada daun ini dia dah lukis ni, cikgu zoom ni. Kan? Okey, lepas tu dia zoom kan, tengok dekat bahagian daun ni, dia punya batang daun ni ataupun ranting tu, batang lah kan. Okey, dia tak cukup separuh. Kenapa cakap tak cukup separuh? Ni petak. Okey. Okey, ni tengok ni. Kalau yang merah ni kenapa kita kata dia penuh? Sebab ni petak, tengok betul-betul. Lepas ni kita nak buat ni, makan masa juga nak buat ni. Bila kita kira ni satu petak, dia memenuhi satu petak ni. Jadi kita panggil dia satu petak penuh. Macam mana pula dengan yang warna biru ni? Warna biru ni okey. Kalau kita tengok ni, satu kotak warna biru, kotak yang dia garis ni, yang daun ni cuma memenuhi separuh daripada bentuk itu. Jadi kita pun tik dia warna biru sebab dia hanya separuh. Kalau kamu tengok dekat tepi-tepi ni, tapi kenapa kita tak kira? Sebab dia tak sampai separuh. Boleh faham tak ni? Ni nanti nak buat sekejap lagi. Lepas ni nak buat yang aktiviti. Cikgu harap kamu boleh bezakan. Sebab bila kamu tekak nanti, cikgu tak boleh nampak apa yang kamu kira. Tu yang susah. Cikgu boleh beritahu kamu macam ni bentuk dia, petak ni. Jadi kita kira dia penuh. Kalau misalnya dia duduk tepi macam ni, lepas tu dia kena separuh, kita kira dia. Tapi kalau dia duduk macam batang ni, tak sampai separuh. Tengok ni batang ni tak sampai separuh. Jadi kita tak kira dia. Ni kena buat betul-betul. Dan sekarang dah lah tak dapat tengok apa macam ni hujung ni. Kenapa tak kira ni? Ni hujung, cikgu warnakan warna ungu ni. Kenapa tak kira? Sebab dia cuma sikit je, tak sampai separuh. Jadi kita tak payah kira dia. Okey, sekarang kita pun kira bilangan merah dan bilangan biru. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 kotak ataupun petak penuh. Campur dengan biru 1, 2, 3, 4. 4 petak separuh. Jadi 11 campur 4 jadilah dia 15. Nanti kita nak buat ni. Okey, so ni tengok ni dia ada bagi aktiviti dengan kita, suruh gunakan kaedah yang sama, guna hati, bentuk love, lepas tu tapak Sulaiman bentuk kupu-kupu. Okey, tak payah. Kita nak buat guna aktiviti book kita sekarang. Okey, keluarkan buku aktiviti kamu. Kita nak buat muka surat 53, 54, 55 dan 56. Okey, bersedia 53 terus. Okey, keluarkan satu pensel warna yang kamu favourite juga. Okey, bersedia sudah kan? Okey. Baik, cikgu pun nak buat muka surat 53 ini menggunakan, okey, dia kata muka surat 53 kita nak pergi luas. Minggu depan baru kita masuk tentang isi padu. Okey, pengukuran unit ukuran luas. Cari 3 perkataan tersembunyi bagi melengkapkan unit ukuran luas di sebelah. Okey, persegi. Okey, kita pun keluarkan satu pensel warna. Ikutlah kamu nak warna apa. Kalau nak senang, guna warna yang favourite kamu. Apa? Ada apa? Siapa tu? Okey. Boleh tutup mikrofon. Nanti tidak ada bunyi bu. Boleh? Ada nak tanya je cepat.
Kalau nak tanya, tanya sekarang sebelum start buat ni. Okey, saya rasa kalau nak buat aktiviti cari-cari perkataan ni senang je. Okey, perkataan yang pertama kita boleh jumpa ialah kejap, cikgu belum sambung wirenya. Suai betul. Okey. Sentimeter. Warnakan dia sentimeter. Okey. Warnakan dia sentimeter. Terkeluar garisan ni. Minta maaf lah. Sentimeter. Okey, yang kedua. Suka, adakah suka? Ada suka tapi nak buat apa warnakan suka, tak ada kaitan dengan unit. Apa unit yang kedua kita boleh jumpa? Ada Kilometer. Okey, kilometer dulu. Okey, kilometer dulu. Okey, kamu jumpa kilometer dulu boleh juga. Kita pun warnakan kilometer. Okey. Meter. Kat mana meter? Kat mana meter? Memanjang ke menegak? Memanjang ke menegak? Betul lah. Melintang ke menegak? Menegak. Menegak dekat mana? Yang dekat M atas bawah G tu. Bawah dah kita warna tu. Dekat sini kan? Okey, meter. Bagus. Okey. Tak ada masalah ni kalau bagi soalan macam ni senang je. Nak cari-cari perkataan ni memang boleh lah budak-budak ni. Murid-murid yang tidak ada masalah buat aktiviti macam ini. Okay, so sentimeter, meter, kilometer. Jadi kita pun isilah dekat atas ni. Okay, so yang pertama sentimeter persegi. Yang kedua, meter persegi. Yang ketiga, kilometer persegi. Oh, boleh tak kalau saya buat yang meter tu jadi kilometer saja? Boleh. Tak ikut susunan pun tak apa. Yang penting ada tiga-tiga, sentimeter, meter, kilometer. Okay, kalau kamu buat meter dulu pun boleh, kilometer dulu pun boleh, tak ada masalah. Okay, kita pun turun kepada yang dua ini. Soalan nombor 2, tuliskan unit ukuran tadi yang kita jumpa itu dalam bentuk simbol. Okay, so kalau sentimeter tulis dia apa? cm2. Betul, cm, lepas tu 2 kecil. cm 2 kecil. Okey, macam mana dengan meter? M2 kecil. M2 kecil ke atas ni. Macam mana pula dengan kilometer? KM2 kecil. Okey, bagus, kelas 3C. Senang kan? Alhamdulillah lah. Apa kata kalau macam tu cikgu bagilah hadiah lagi untuk semua. Okey, nanti kalau cukup berapa? Nak cukup berapa? 50? Ataupun nanti kita ni PDPR ni berapa minggu? 5 minggu. Okey, bagi jawapan betul. Lagi Anah bagi jawapan betul juga. Lagi Aish bagi jawapan betul. Siapa lagi hadir? Cikgu lupa. Betul, Aira Batisha jawapan betul. Dayan, Damian, Ishan, Fatimah, Iras, Idina hadir tak? Ada yang baru hadir Siapa?
Irfan. 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 Yudina hadir? Tak hadir. Nasim hadir. Okey. Lagi? Kalisha. Nanti kalau misalnya cukup berapa poin? Nak berapa? Kita bagi hadiah lah. 50 ke 60 ke kita bagi hadiah. Cikgu. Kita bagi redeem point ni. Nak bagi berapa markah nanti? Nantilah waktu kita dah cukup nanti. Cikgu tengok ada kawan cikgu dekat sekolah dekat sana kan, dia orang buat kalau cukup 80 poin dapat makanan, dapatlah apa-apa. Tak nak cikgu bagi tahu dulu. Okey, siapa lagi yang cikgu belum tanda kehadiran? 15. Dapat KFC. Saya je ke? Siapa yang saya? Dah kan tadi Ariel dah cikgu tanda Ariel tadi. 55 dia bawa gunting. Siapa bawa gunting? Saya dah bawa gunting untuk muka sekali. Tak dia bawa. Dah kan kamu kat rumah, kamu tanya saya, ni bukan sekolah ni. Kalau tak bawa dah. Kerja ayah saya lah cikgu. Saya dekat tempat kerja ayah saya. Tak apalah, kamu tak payah buat sekarang. Kamu dengar dulu cikgu cerita ni, tak buat dulu. Tiba-tiba dia dah pergi muka surat 55. Orang belum lagi 55. Kita duk bagi hadiah-hadiah muka surat 54 tadi, 53 tadi, dia dah bagi 55 pula. Okey, kita pun pergi muka surat 54. Kaedah untuk mengukur luas. Sama juga kita nak mewarna dia. Tadi baru kita baca dia. Dia kata Lim ingin mengukur luas permukaan yang sekata. Jadi kalau sekata, kita ada sebenarnya yang pertama cara dia ialah kita kira dia panjang, darat, lebar. Lepas tu cara yang kedua ialah kertas petak 1 cm, 1 cm. Dan cara yang kedua ialah kertas graf. Jadi kita pun warnakan awan tu. Okey, contohnya cikgu nak warna kertas graf cikgu ni warna biru. Jadi cikgu warna dia warna biru. Okey. Warna dia biru macam dalam buku teks kan. Sebenarnya kertas graf ni hijau, biru dan ada juga yang warna kosong putih je. Ada nanti kamu akan gunakan waktu sekolah menengah lah paling banyak ni. Sekolah rendah ni tak ada banyak guna. Sebab tu saya pun tak apalah tak payah guna dulu, tapi kita belajar menggunakan kertas yang 1 cm 1 cm hari tu. So sudah cukup. Kemudian cikgu pun yang kedua ialah cara dia iaitu kertas petak 1 cm 1 cm. Okey, 1 cm 1 cm. Okey. Dua saja yang perlu diwarnakan. Okey, tapi cikgu nak ambil kesempatan lah dekat sini nak beritahu apa benda yang lagi tiga yang kita tak warnakan itu. Okey, ni pun nak warna pun boleh lah. Nak warnakan kotak ni pun boleh lah. Okey, yang ni pun sama kertas graf. Ada apa tu? Kalau warna yang sama pun boleh, tak ada masalah. Kalau kamu nak cepat. Kenapa? Cikgu perlu warna. Yelah, jawapan dia memang kena warna. Soalan dia kena warna. Okey. Dua tu. Dua saja yang mewarna. Yang lain tiga ni tiap warna. Sebab apa? Kenapa? Ada apa tu? Dia nak luas saja. Kertas graf dan kertas petak 1 cm jarak 1 cm. Okey, so cikgu nak ambil kesempatan ni nak beritahu apa itu kubus 1 cm 3. Kubus 1 cm 3 ni kita nak gunakan untuk isi padu yang sekata juga. Kita isikan ke dalam kotak
dan kita kira berapa kotak kubus yang diperlukan. Jadi macam tadi, macam kalau kita guna kertas 1 cm ni, tadi kita isi dia 6, jadi keluasan dia 6 cm persegi. Kalau isi padu kita isi 6 kotak, maksudnya 6 cm padu. 3 tu padu. Okey. Kemudian silinder penyikat ni macam biasalah kita isi air. Lepas tu kita pun tengok nombor dia. Oh 20 ml. 25 ml. Itu senang. Kita isikan dengan cecair. Macam mana pula dengan tin Eureka? Okay, tin Eureka ni sama juga, tapi contohnya kita isi air dalam ni. Tapi kita tak suka isi padu air tu. Kita pun letakkan contohnya guli. Kita masukkan 1 guli. Dia nampak tak ada macam corong ni dekat tepi ni. Corong tu dia akan keluarkan air. Air akan melimpah keluar daripada tin Eureka ni. Okey, jadi contohnya masukkan 1 guli, 5 ml air melimpah. Masukkan 2 guli, 10 ml air yang melimpah. Jadi isi padu guli ialah berapa? Air yang keluar tu ialah isi padu air. Boleh juga guna batu, boleh juga guna blok, kubus dan sebagainya dalam tin Eureka ni. Ia adalah untuk isi padu. Okey, kita pun isi dekat jawapan kat bawah ni. Berapa tadi kita gunakan berapa cara? Iaitu 2 cara. Kita boleh menggunakan apa dia dan apa dia untuk mengukur luas ni. Kertas graf. Kertas graf dan kertas petak 1 cm darab 1 cm. Okey, kita tulis yang panjang ni dengan kertas petak 1 cm 1 cm. Darab 1 cm. Dan yang kecil di ruang tu kita tulislah kertas graf. Barulah dia muat. Kertas graf. Okey. Senang kan? Okey, so kita pergi kepada okey, boleh cikgu pergi muka surat seterusnya 55. Tunggu cikgu, tunggu. Cepat. Okey, muka surat 55. Senang je, kalau kita tengok pun kita dah tahu dah nak buat apa. Kita pun dah buat aktiviti ni secara online. Okey. So dia kata mengukur luas. Nanti dulu, dengar dulu cikgu punya arahan. Cikgu tak suruh buat sekarang. Guntingkan kertas petak 1 cm dan 1 cm darab 1 cm di sebelah. Ni kan kita nampak kan? Ni banyak ni. Tampalkan pada permukaan yang disediakan ni. Okey, contohnya kamu pun potong. Masukkan sana 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kamu pun muat 6. Muat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cikgu tersedu dah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berapa luas dia? 6 lah. Tulis kat sini 6. Seterusnya 2, soalan nombor 2, berapa boleh muat? Soalan nombor 3, berapa yang boleh muat? Soalan nombor 4, berapa boleh muat? Jadi ini ialah kelas offline. Cikgu tak nak kamu buat sekarang, kamu buat besok. Bukan hari ni. Cikgu. Ini buat Minum air dulu cikgu. Okey, kejap saya nak bagi arahan ni jap. Okey, kelas offline. Kamu buat ni besok, kelas offline. Buat dia dengan kemas, potong dia satu-satu dan tampal dia satu-satu sehingga dia boleh dikira. Faham? Okey, so ini kita tak buat hari ini. Tugasan kamu besok ini je lah. Okey. Boleh? Kita nak pergi kepada muka surat 56. Boleh faham? Boleh faham 55 ni? Okey, so kita buat yang bawah ni je.
Luas permukaan sekata boleh diukur menggunakan kertas petak bersaiz. Kertas petak bersaiz 1 cm. 1 cm. Sedu. Okey. 1 cm darab 1 cm. Bawah ni kita siapkan terus jawapan dia. Okey. Luas permukaan sekata boleh diukur menggunakan kertas petak bersaiz 1 cm 1 cm. Okey. Cikgu nak bagi okey dah muka surat 55 buat besok. Okey. Okey. Ingat senang je jadi tugasan untuk besok, tak susah, tampal-tampal je. Okey, muka surat 56 iaitu tajuk luas lagi, tetapi kita nak buat ukuran luas yang tidak sekata. Okey, sekarang ni ini yang kita nak kira dengan menggunakan warna merah, tik yang warna merah dengan tik yang warna biru tadi. Okey, so apa yang perlu dibuat? Tekap dan lakarkan tapak tangan kamu. Tekap dan lakarkan tapak tangan kamu pada rajah di bawah. Okey, sekarang cikgu bagi masa. Cikgu tahu dah nanti mesti ada yang nak padam lah, nak buat lepas tu tersilap lah. Okey, apa kata cikgu bagi kamu masa 3 minit lah. Okey, 3 minit. Jadi apa nak dibuat? Letakkan tangan kamu di atas buku kamu. Kemudian kamu tekap dia. Okey. So ini yang cikgu nak minta tolong sangat sebab kamu kena perhatikan betul-betul. Tangan cikgu tak sama dengan tangan kamu. Jadi kira-kiraan nanti memang tak sama. Semua orang tak sama. Itu yang nanti kena tengok betul-betul. Kamu kena yakin dengan kamu punya hasil kerja dan pastikan misi tepat. Okey, so contohnya okey, contohnya tangan cikgu ni. Okey, ni. Okey. Okey. Bagi masa cikgu minum air sekejap . Agaknya boleh sekarang. Okay. So cikgu bagi masa kamu buat dia dengan kemas. Cikgu tahu kalau dah melukis guna ni adalah nanti yang tersalah, terbesar, terkecil ataupun terconteng. Jadi sekarang ni cikgu bagi kamu buat selesaikan dia dan pastikan tangan kamu tu ditekap dengan kemas. Ingat cikgu cakap ni, kiraan cikgu dengan kiraan kamu punya memang tak sama sebab saiz semua tak sama. Tangan kita ada yang besar, ada yang kecil. Tapi yang penting cara kita kena tepat. Okay. Okay, 7.40 dah. Sempatlah. Okay, so dekat bawah sini cikgu tak nak kamu terus tulis nombor. Cikgu tak nak sebab nanti adalah terus tulis nombor. Cikgu nanti tiba-tiba tak tahu apa kaedah yang sebenar. Cikgu nak kamu tulis dulu. Okay, dekat tepi ni ada ruang kosong kecil ni. Kita nak tulis dia. Okay, petak. Tak payah tulis besar-besar, tulis kecil pun tak apa. Petak penuh. Okay. Buat sama dengan buat ruang kosong. Kemudian petak separuh.
tuliskan dekat bawah ni. Nanti kita nak kira, senang. Jadi kita boleh tambahkan dia. Dan bawah dia kita tulis jumlah petak. Barulah kita boleh buat kerja secara teratur. Okay. So cikgu nak kira cikgu punya ni, kalau kamu nak buat sama pun boleh, ataupun kalau kamu nak tengok dulu pun boleh. Cikgu rasa kalau kamu tengok dulu pun bagus juga. Okay. Tadi saya rasa mungkin ada yang masih tak berapa faham apa yang cikgu cakap petak penuh, petak itu, petak penuh, petak separuh tu. Okay. Kalau cikgu zoom dekat sini, cikgu punya tangan ni satu dekat jari ni. Kamu nampak ni, yang ni cikgu lukis tangan jari cikgu kan? Ni kan dekat jari paling hujung ni. Okey. So, ini kita panggil dia petak penuh. Ni, yang ni. Jadi petak penuh lah, sebab apa? Dia mengisi ruang penuh. Jadi, kalau kita tanda ni petak ni, betul-betul bentuk petak. Jadi inilah yang kita katakan sebagai petak penuh. Tengok dah saya ingat. Ini petak penuh. Saya ingat sikit lah. Tak apa. Tak payah tanda macam cikgu ni. Cikgu nak kamu tanda apa? Cikgu nak kamu tanda dia dengan tik berwarna merah. Betul. Tik yang berwarna merah. Satu. Okey. Kalau misalnya macam yang kat tepi ni pula, kita boleh panggil dia petak yang warna biru. Cikgu pakai warna biru. Petak yang kat tepi ni, tengok ni bentuk dia. Ni bentuk dia macam ni. Sampai sini, sini sampai sini. Ni sampai atas. Dan sini bentuk dia macam ni. Bolehlah kita kata dia sebagai tak mau. Kita kata dia sebagai separuh, sebab kalau kita tengok ni daripada kotak ini, dia memang hampir separuh dia mengisi ruang kotak tu. Jadi ini kita kira dia sebagai separuh. Kita pun tik dia guna warna biru. Okey. Cikgu tik dia warna biru. Okey, macam mana pula dengan yang atas tu? Yang atas ni cikgu guna warna hijau, ataupun guna warna hijau lah, senang. Okey, warna hijau ni. Contohnya yang atas ni. Yang atas ni sini je kecil. Sini je dia punya ruang yang dia isi. Kecil, tak sampai separuh. Tak sampai separuh kotak. Ni kotak ni banyak lagi ni, tak diisi. Jadi yang ini kita jangan kira. Sama juga yang macam sebelah dia ni. Macam ni je bentuk yang dia dapat isi. Jadi ini, yang ni banyak lagi ni. Ni tak sampai separuh. Jadi kita tak mau kira dia. Jadi kita tinggalkan dia. Jadi kita tak payah buat apa-apa sebarang tanda. Ini pun tak sampai juga separuh. Jadi kita tak mau kira dia. Cikgu tunjuk berdasarkan tangan yang cikgu lukis. Sebab ni tangan cikgu. Kalau tangan murid-murid, kalau misalnya kamu tengok, sini sampai separuh, kamu kena yakin buat keputusan. Faham? Macam cikgu ni, ni sini tak boleh kira lah. Tak boleh kira, tak mau kira. Contoh kotak yang sini pula, ni. Bolehlah cikgu kira. Sebab apa? Sebab dia memang cukup dan lebih daripada separuh ni. Cikgu, izinkan saya minum air, dekat saya kering. Pergilah. Kamu nak minum, nak cikgu. makan, kamu nak minum, kamu nak makan, kamu tak payah beritahu. Nak pergi tandas pun tak payah beritahu. Ni dekat rumah. Ni bentuk dia macam ini. Apa dia? Bentuk dia macam ini. Dia tak penuh, tapi dia lebih daripada separuh. Jadi kita kira dia sebagai separuh. Okey, apa kata untuk menyenangkan kamu, okey, cikgu sarankan kepada kamu semua untuk kira yang petak penuh dahulu. Petak penuh, tandakan dia dengan warna merah. Okey, sambil kamu tanda, sambil kamu perhatikan, dan sambil itu terus kamu kira yang warna merah dahulu. Okey, cikgu pun buat untuk cikgu punya ni. Okey. Cikgu buat sekarang. Cikgu. Buat sekarang. Cikgu nak selesaikan hari ni sekarang. Cikgu tak nak ni jadi homework. Cikgu nak bagi homework tadi je 55 je. Muka surat 56 tak mau.
Nak siap sekarang juga. Okey, cikgu pun kira cikgu punya ni. Oh, dekat sini tak boleh ni, tak boleh kira, tak boleh kira, tak boleh kira. Ini pun tak boleh kira. Yang dekat tepi boleh kira tanda. Ini boleh kira penuh. Lagi dekat atas pun boleh kira penuh. Ini penuh. Lagi tandakan yang penuh dahulu. Okey, ni tak boleh penuh sebab atas ni dah ada kosong dekat atas. Sini tak boleh juga. Ini okey, boleh. Boleh. Lagi. Okey, kalau yang macam ni yang bertindih ni, cikgu rasa baik kamu jangan kira dia sebagai penuh lah. Cikgu lebih baik kamu kira dia separuh yang bertindih macam ni. Cikgu harap kamu tak ada yang keliru macam cikgu ni ya. So cikgu teruskan lagi. Okey, ni pun bolehlah cikgu kira sebagai penuh. Okey. Lagi. Okey, berapa dah? 1. Okey dah. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Okey. 49, 50. Okey. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Okey, tepi ni tak ada. Sini pun tak payahlah kira sebab dia dah bercampur sini. 70. Okey, ni bolehlah. 71, 72, 73, 74, 75, 76. Okey, cikgu ada tak terlepas lagi? Kok cikgu ada terlepas, cikgu check dulu. 76. Okey. Ni, okey, apa kata cikgu kira dia sebagai penuh lah. Bolehlah kot. Ni 77. Banyak, memang banyak kan tangan kita. 77. Ni cikgu kira jugalah. Okey, 78. Tapi saya 77 cikgu. Ada? 77 sama tak tangan cikgu dengan tangan kamu? Sama tak? Mana boleh sama? Mana boleh sama kan cikgu dah cakap tadi, tangan semua murid adalah berbeza-beza. Jadi kamu kena yakinlah. Okey, cikgu punya ialah 78. Jangan cakap nanti kamu cakap sama dengan cikgu, tak boleh. Sebab tangan cikgu berbeza dengan tangan murid. Tak boleh sama. Bilangan dia mesti berbeza-beza. Lagipun tadi ada yang kamu tekak tangan kamu tutup tangan. Ada tangan yang kamu buka. Jadi kalau cikgu ada yang macam ni, tengok tangan cikgu. Dekat tengah ni terbuka, dekat tengah ni tertutup. Dekat ujung ni cikgu terbuka jari cikgu. Macam-macam cara kamu tekak tadi kan? Dah berubah dah. Okey. Cikgu pun kira pula petak yang warna biru untuk yang separuh. Okey, yang separuh ni nampak macam banyak juga. Okey, so kita pun start dia. Yang separuh. Kalau dia tak sampai separuh, kita tak payah kira. Okey, ni separuh 1. Okey, cikgu nak pakai yang tebal sikit. Okey, 1. Ini tak boleh kira. 2 boleh. 3, 4, 5, 6, 7. Okey, bawah ni tak boleh kira. Okey, ni kecil sangat.
Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tak mau. Ini pun boleh. 9, 10, 11, 12, 13. Ini tak mau. 14, 15, 16. Ini tak boleh. 16. Ini tak mau. Ini boleh. 17, 18, 19, 20. Okey, lagi. 21, 22, 23, 24, 25. Yang hujung ni tak mau, kecil sangat. Jadi tak mau kira. Dia tak sampai separuh konsep dia. 20 berapa dah? Aduh. 27 kot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6. Okey, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3. Cikgu, kotak pena saya ada 42. Okey, 30. Dah hilang dah kiraan cikgu. Cikgu cakap tak sama. Biarlah kalau 40, 40 lah. Kamu tak payah cakap dengan cikgu. Yang penting kamu yakin. Saya punya tangan besar, tangan murid kecil. Faham? Okey, dah kira balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Okey, 32. Yang ni kecil-kecil ni tak mau kira. Yang ni boleh kira. 33, 34, 35, 36. Okey, yang ni tak boleh kira. 36. Ada lagi tak terlepas? Tak ada. So 36. Cikgu pun tuliskan di bawah ini petak separuh cikgu ialah 36. Okey. Dah cikgu siap kira petak penuh, dah cikgu siap kira petak separuh, cikgu pun tambahkan dia 8 tambah 6. Saya kenapa? Cikgu, Ha? saya punya jumlah petak 98 petak. Ya, cikgu faham. Siapa cakap lagi ni? Siapa lagi nak cakap? Cikgu cakap tak sama, tak payah beritahu cikgu. Cikgu. Okey. 8 tambah 6, 14 tambah 1 dekat atas. Tak nampak tambah 1 jadi 8. 8 campur 3, 1, 1, 4. Jumlah kotak yang dikira ialah 114. Jadi 114 ni kita pun masuk dalam ruang jawapan ni. 104. Tengoklah saya ingat tulisan. Okay, 114 cm persegi. Okey, faham? Murid-murid kena ingat jumlah kiraan kamu tak sama dengan jumlah kiraan cikgu. Sebab kamu punya tangan berbeza. Jadi kalau kamu dapat contohnya 40 petak penuh, 40 lah dia jawapan dia. Jangan kita banding-banding. Tak payah beritahu cikgu pun tak apa, cikgu faham dah. Tengok dah tak boleh. Start dia. Okey, cikgu harap kamu boleh ingat ni. Kamu punya jawapan tidak sama dengan cikgu. Tak boleh sama. Kalau cikgu cuma beritahu kamu kena buat macam ni, jadi kamu pun tambah dia. Berkata kita tulis perkataan tambah dekat tepi tu. Tambah. Macam bentuk lazim. Tapi kenapa petak kata tak apalah. Okey, faham? Petak penuh berapa? Petak separuh berapa?
Kemudian campurkan dia. Okey, barulah kamu tulis jawapan di ruangan kosong ni di sekat sini. Okey. Okey. Tak sama Nanti jangan cakap nanti, oh cikgu kenapa saya punya 70 saja, kenapa cikgu 78? Kenapa kotak separuh cikgu? Sudah. Dah. Dah. Okey, bagus. Okey, so cikgu nak tengok. Dah siap kira? Dah. Dah. Siapa yang cikgu belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Betul lah. Okay. So okay, faham Tengok ni dekat sini. Daun dia, bentuk yang dia kira ialah 15. Habis tu kalau kita kira daun dekat rumah cikgu pula 15 tak? 15 cm tak? Tak semestinya, sebab daun yang berbeza beza. Macam tadi kita buat tangan tu, kamu kena yakin untuk tentukan mana satu kotak penuh dan kotak separuh. Jadi kamu tak boleh cakap dengan cikgu yang ni ke separuh, yang ni ke penuh. Kamu kena buat keputusan, kena yakin untuk membuat keputusan. Macam ni cikgu kira, cikgu cakap ni separuh. Jadi cikgu kira dia, cikgu letakkan tik warna biru. Kalau misalnya macam ni tak boleh lah. Ni dekat tepi ni. Sebab dia tak sampai separuh. Ni cikgu tak mau kira sebab dia tak sampai separuh. Ni tak boleh kira sebab cikgu rasa, cikgu nampak dia tak sampai separuh. Ni adalah anggaran. Jadi kalau kita nak ukur sebenarnya mungkin tak berapa tepat lah, tapi ini adalah anggaran luas. Ni sama macam dekat jari-jari, dekat hujung jari ni. Ni. Kalau cikgu punya ni, ni sikit lagi nak sampai separuh. Tapi tak boleh, cikgu tak nak kira sebab dia belum mencapai separuh daripada kotak. Jadi cikgu tak nak kira. Okey. Okay, lain kali kalau buka sekolah nantilah cikgu akan bagi kamu kotak 100 ni lain kali, dan kita akan buat lagi dia punya aktiviti ni, membuat anggaran luas permukaan ini. Okay, so untuk besok kamu cuma perlu untuk selesaikan muka surat 55, iaitu senang saja. Kena buat apa? Tampal ke dalam permukaan yang telah dilukiskan kepada kita dan kira berapa kotak yang kamu tampal tu. Itu saja muka surat 55. Senang sangat-sangat. Okey. Cikgu, saya belum siap muka surat 53. 53 ya Allah, jauhnya ni ke? Saya baru masuk tadi. Ya ke? Dah buat ni sekarang. Senang je Okey. So kalau kamu yang dah siap tu, besok kamu boleh bersedia untuk kelas offline. Itu sahaja untuk hari ini. Okey. Boleh. Dah siap salin? Dah siap warnakan ni? Sudah. Senang je. Okeylah. So terima kasih. Terima kasih cikgu. Bye. Okay.